Perdana Menteri mahu projek belanjawan 2024 dilaksana segera. Pengerusi Parti Amanah Negara, saran PRU16 diadakan lebih awal jika keadaan mendesak. Pengerusi UMNO Negeri Sembilan sangkal dakwaan wujud gerakan dikenali langkah seremban. Najib Razak boleh kemuka permohonan bebas atau DNAA September depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Bersama saya Asma Ismail dalam Netstep News edisi petang 19 Januari 2024 bersamaan 7 Rejab 1445 Hijrah. Sebelum itu jangan lupa untuk subscribe YouTube Netstep TV dan follow Facebook Netstep Malaysia. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menginginkan setiap projek pembangunan diluluskan pada belanjawan 2024 dimulakan segera kerana dana sudah disalurkan kepada setiap kementerian bulan ini. Jelasnya, kali pertama dalam sejarah, perbendaharaan menyalurkan dana belanjawan pada bulan Januari. Projek pembangunan yang diumumkan pada belanjawan 2024 sudah boleh dilaksanakan segera tanpa perlu menunggu sehingga akhir suku pertama. Ditanya mengenai hala tuju ekonomi negara bagi tahun ini, Datuk Seri Anwar berkata, perkara paling utama adalah kestabilan politik diikuti dasar yang jelas. Kerajaan juga sudah melaksanakan beberapa inisiatif dan program yang perlu dikoordinasi oleh Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri MITI dan disusuli tindakan oleh Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia MIDA. Datuk Seri Anwar Ibrahim memaklumkan program Sumbangan Asas Rahmah 2024 SARA 2024 dijangka memanfaatkan lebih 700,000 penerima dengan peruntukan 700 juta ringgit berbanding 210,000 penerima dengan perbelanjaan 130 juta ringgit tahun lepas. Beliau yang juga Menteri Keuangan berkata, bantuan subsidi bersasar itu diperluas kepada penerima yang layak yang terdiri daripada golongan rentan. Tambahnya, kadar bantuan untuk isi rumah juga dinaikkan kepada RM1,200 berbanding RM600 pada tahun 2023. Manakala bagi golongan bujang, kadar itu masih kekal pada RM600. Pelaksanaan SARA akan bermula Isnin ini bagi penerima dari Semenanjung Malaysia, manakala penyaluran bantuan tunai untuk penerima dari negeri Sabah, Sarawak dan Labuan akan bermula 19 Februari 2024. Pengerusi Parti Amanah Negara Amanah Johor, Aminul Huda Hassan berkata, pilihan raya umum ke-16 PRU16 wajar diadakan lebih awal sekiranya keadaan mendesak dalam usaha mengekalkan kestabilan politik sekiranya Akta Berpenggal Tetap Parlimen dibimbangi bersifat terlalu autokratik untuk dilaksanakan. Katanya, ia penting bagi mengukuhkan majoriti 2/3 yang menyokong kerajaan perpaduan di Parlimen ketika ini, sekaligus melenyapkan kebimbangan berkenaan situasi serta khabar angin ketidaktentuan politik ketika ini. Namun, itu bukan bermaksud menafikan kebaikan akta berkenaan yang dilihat dapat mewujudkan kepastian daripada sudut penjadualan pilihan raya umum. Sehubungan itu, Aminul Huda yang juga ahli Parlimen Sri Gading berkata, kerisauan bahawa kononnya akta itu bertindak dengan terlalu autokratik dalam kepimpinannya akan dapat dielakkan. Pengarah Komunikasi UMNO menegaskan, kerajaan tidak terdesak untuk kekal berkuasa susulan Shor mewujudkan satu rang undang-undang RUU bagi menghalang pertukaran kerajaan sehingga ke akhir penggal. Datuk Lokman Nur Adam berkata, pihaknya tidak mahu diganggu ketika sedang melaksanakan tanggungjawab kepada rakyat dan negara. RUU Penggal Tetap Parlimen telah dicadangkan oleh Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi sebagai cadangan untuk mengelakkan percubaan menjatuhkan kerajaan seperti langkah Dubai.
Walau bagaimanapun, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim merasakan RUU berkenaan bukan satu keutamaan yang diperlukan oleh kerajaan buat masa ini. Beberapa pihak termasuk pembangkang telah mengkritik cadangan tersebut sebagai kaedah untuk mengekalkan kerajaan yang sedia ada. Pengerusi UMNO Negeri Sembilan, Datuk Seri Jalaluddin Alias, menyangkal dakwaan adanya gerakan mahu menjatuhkan Kerajaan Negeri Sembilan melalui langkah seremban. Malah katanya, ia disifatkan sebagai provokasi semata-mata dalam usaha menggugat keharmonian kerajaan negeri. Pihaknya bersetuju dan sebulat suara mahukan Aminuddin sebagai Menteri Besar. Dalam pada itu, Aminuddin ketika diminta mengulas mengenainya, memberitahu tidak mengetahui tentang langkah seremban. Ketika ini, Dewan Undangan Negeri DUN Negeri Sembilan diwakili 14 adun daripada BN, 17 PH dan 5 daripada Perikatan Nasional PN dengan majoriti mudah membentuk kerajaan adalah 19 kerusi. Bekas Perdana Menteri Najib Razak boleh mengemukakan permohonan untuk membebaskannya atau dilepas tanpa dibebaskan DNAA jika pendakwa raya pada September depan masih belum membuat keputusan. Ia berhubung representasi beliau untuk menggugurkan kes pengubahan wang haram membabitkan dana SRC International Sendian Berhad berjumlah 27 juta ringgit. Perkara itu diberitahu Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur kepada Peguam Najib dan Hakim K. Muniandi menetapkan 5 hari pada September untuk perbicaraan penuh terhadap 3 pertuduhan membabitkan bekas Menteri Keuangan itu. Hakim membuat keputusan itu selepas timbalan pendakwa raya Muhammad Ashraf Adrin Kamarul memohon tarikh sebutan baru kes itu bagi membolehkan pendakwa raya memutuskan untuk membenarkan representasi Najib menarik balik pertuduhan berkenaan. Terdahulu, Ketua Peguam Bela Muhammad Syafiee Abdullah memberitahu Mahkamah bahawa 3 pertuduhan pengubahan wang haram itu perlu digugurkan kerana kes itu telah tergantung selama hampir 6 tahun sejak 2018. Isteri kepada bekas Menteri Keuangan Tuh Puan Naimah Khalid menegaskan keluarganya tidak pernah menyembunyikan sebarang pemilikan aset luar negara yang diperoleh daripada aktiviti perniagaan dan pelaburan sejak sebelum suaminya Tun Daim Zainuddin terlibat dalam politik. Beliau berkata demikian sebagai mengulas persoalan mengenai dokumen bocor mendedahkan kewujudan satu lagi akaun luar pesisir yang bernilai ratusan juta ringgit. Dakwanya, laporan itu sengaja ditulis dalam nada sensasi bagi menimbulkan persepsi wujudnya sebarang salah laku. Katanya, perkara itu mencemarkan nama baik seseorang dengan tuduhan dan persepsi tersirat tanpa memberikan bukti yang dapat dipercayai adalah salah dan tidak beretika. Menurut dokumen terbaru diperoleh Konsortium Wartawan Penyiasatan Antarabangsa ICIJ dan dikongsi menunjukkan amanah itu ditubuhkan atas nama 2 anaknya, iaitu Muhammad Amir Zainuddin dan Muhammad Amin Zainuddin. Sekian sahaja untuk edisi petang ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Netstep News. Jangan lupa untuk follow Facebook Netstep Malaysia dan subscribe YouTube Netstep TV. Netstep Malaysia menjangkau informasi mengorak inspirasi. Saya Asma Ismail. Assalamualaikum dan salam sejahtera.